Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Alisah Fadlin, mewakili grup E dari kursus MPU 2462 Wellness and Healthy Lifestyle dari grup 4 akan membentangkan kertas cadangan yang bertajuk Insomnia di kalangan pekerja wanita. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Aisyah Safina, Nur Amira, Nur Laila, Nurul Akila, Nurul Fatihah, Rabiatul Adawiyah dan Kristina Batrisha. Pembentangan kertas cadangan ini boleh dimulakan dengan abstrak. Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang faktornya seperti sering merasakan keletihan, lelah sepanjang hari dan mengalami kesulitan untuk tidur. Sesetengah pengidap insomnia juga seringkali terbangun di tengah malam dan juga tidak dapat kembali tidur. Faktor insomnia juga boleh disebabkan oleh faktor sosial, psikologikal dan biologikal. Individu yang menghidap penyakit insomnia lebih cenderung untuk mengalami faktor tekanan dan kebimbangan yang melampau. Insomnia boleh mengganggu aktiviti harian seseorang dan menyebabkan mengantuk pada siang hari. Misal, masalah di tempat kerja atau kebimbangan berkenaan pekerjaan, kesihatan, keuangan, keluarga dan hubungan boleh menjejaskan tidur seseorang itu. Justru, insomnia juga terdapat dua jenis, iaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Walau bagaimanapun, tabiat makanan juga antara faktor terjadinya insomnia, seperti minum kopi pada waktu malam dengan kerap boleh menimbulkan masalah untuk tidur dan otak tidak dapat berehat dengan betul dan ia menjadi punca seseorang itu menghidap penyakit insomnia. Kita teruskan pembentangan dengan pengenalan. Latar belakang analisa. Insomnia, seperti yang sedia maklum, insomnia merupakan jenis gangguan tidur di mana seseorang itu mengalami kesukaran atau tidak boleh tidur. Terdapat dua jenis insomnia, primer dan sekunder. Insomnia primer merupakan masalah tidur yang tidak berkait dengan mana-mana masalah kesihatan, manakala insomnia sekunder pula mengalami masalah tidur yang berkait dengan masalah kesihatan yang lain, misalnya kemurungan. Insomnia boleh berlaku dalam semua peringkat umur dan lebih cenderung berlaku kepada kalangan golongan wanita berbanding lelaki serta orang yang lebih tua. Tujuan kami menambahkan insomnia ini ke dalam buku adalah untuk membantu para pekerja wanita dalam menghadapi insomnia. Kita teruskan lagi dengan penyataan masalah. Edaran masa membawa banyak perubahan dari berbagai aspek kehidupan, termasuklah kualiti tidur. Ini kita dapat lihat masalah gangguan tidur sering berlaku di berbagai peringkat usia dan ia juga mengakibatkan kesan negatif terhadap sistem saraf otak manusia. Menurut penyelidikan terbitan Akademi Perubatan Tidur Amerika pada tahun 2015, menunjukkan ramai wanita menderita insomnia dengan kadar di bawah 1 daripada 4 wanita mengalami masalah penyakit insomnia. Hal ini disebabkan mereka mengaitkan kesukaran untuk tidur disebabkan oleh shift malam dan juga dikaitkan dengan masalah kekurangan tidur di kalangan pekerja. Justru perubahan masa hormon juga menyebabkan mereka lebih merasa letih dan suka untuk melelapkan mata. Kita teruskan lagi dengan saya paskan kepada Rabiatul. Untuk persoalan analisis tentang insomnia, ianya melibatkan pemahaman yang mendalam yang berkait dengan faktor-faktor penyebab, kesan kesihatan dari segi mental dan fizikal, serta profil individu. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam pemantauan dan penanganan tidur, serta upaya pencegahan insomnia melalui pendidikan awam dan juga menjadi aspek yang relevan untuk diterokai. Matlamat analisis pula ialah tujuan yang berbagai cara bergantung kepada aspek yang ingin dikaji atau dianalisi. Salah satu matlamat analisis yang dapat difokuskan ialah faktor-faktor risiko dan kecenderungan yang menyebabkan atau meningkatkan kemungkinan insomnia. Untuk objektif analisis pula, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyampaikan informasi tentang insomnia kepada pekerja wanita di Malaysia,
Kedua, mendorong kesedaran pekerja wanita terhadap isu-isu berkaitan insomnia. Ketiga, menyediakan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor insomnia untuk meningkatkan pengetahuan umum untuk pekerja wanita. Dan yang terakhir sekali, ianya dapat membantu pekerja wanita di Malaysia untuk menangani insomnia yang dihadapi. Assalamualaikum, nama saya Kristina Batrisha binti Muhammad Mustafa. Untuk 4 hipotesis, kita ada 4, iaitu wanita mempunyai risiko lebih tinggi menghadapi insomnia berbanding lelaki kerana disebabkan hormon wanita yang tidak normal. Jadi, ia akan mengganggu jadual tidur mereka. Yang kedua, disebabkan kerana tidak dapat tidur yang secukupnya. Oleh itu, otak akan lambat untuk berfungsi. Akhir sekali, yang ketiga, ia disebabkan ada juga mereka yang suka minum minuman yang mengandungi kafein atau alkohol dan makan pada waktu malam juga boleh menjadi punca tidur tidak lena. Yang seterusnya, bahagian kepentingan analisis. Tujuannya untuk memberi kesedaran kepada pekerja wanita supaya tidak memberi kesan yang teruk kepada fizikal dan mental mereka. Kita perlu juga menasihati mereka supaya dapat kualiti hidup yang sihat, dapat tidur dengan secukupnya dan dapat menjalankan pekerjaan dengan selesa. Untuk slide terakhir, untuk bahagian saya ialah skop analisis. Ia mengandungi 2 jenis insomnia iaitu insomnia primer dan insomnia sekunder. Insomnia primer ialah insomnia sementara yang berlaku jika ada di kalangan mereka melancong ke luar negara dan apabila mereka pulang ke negara mereka kerana perbezaan zon masa dan waktu yang berbeza yang menyebabkan jadual tidur mereka yang tidak teratur. Untuk insomnia sekunder jangka masa pendek pula, ia terjadi dalam beberapa hari atau 3 minggu kerana berlakunya kejadian yang mengejut seperti kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Kerana ia akan mengganggu pemikiran mereka sehingga sukar untuk tidur. Untuk insomnia sekunder jangka masa panjang pula, sama seperti jangka masa pendek, tetapi ini yang berlaku lebih pada 1 bulan, seperti kehilangan orang yang tersayang, kerana ia akan mengganggu pemikiran mereka dan ia boleh menjadi lebih teruk jika tidak dirawat kerana ia sukar untuk ditangani. Metodologi ada 4 bahagian iaitu reka bentuk maklumat, populasi, kaedah pengumpulan data dan teknik menganalisis data. Untuk reka bentuk maklumat, pekerja wanita harus mengambil tahu tentang isu insomnia kerana peningkatan populasi mereka. Mereka juga kena tahu bahawa insomnia ini boleh menjejaskan aktiviti seharian. Jadi untuk mengelak daripada insomnia, mereka perlu atur jadual tidur mereka dengan baik supaya dapat tidur dengan cukup. Bagi populasi, berdasarkan analisis yang kami dapati daripada Google dan beberapa sumber sahih, jumlah populasi di kalangan pekerja wanita lebih tinggi daripada kalangan pekerja lelaki. Berdasarkan kajian, wanita lebih menderita penyakit insomnia berbanding lelaki, dengan 70% pekerja wanita dan 52% pekerja lelaki yang dilaporkan mengalami masalah tidur yang tidak mencukupi kurang dari 7 jam. Kaedah pengumpulan data pula, maklumat yang kami kumpulkan adalah melalui Google dan bahan bacaan yang sahih, seperti artikel, jurnal dan rumusan kajian yang dimuat naik di dalam laman web tersebut. Yang terakhir, teknik menganalisis data. Apa yang kami dapati daripada soalan-soalan yang kami beri, seseorang akan mengalami kitaran tidur yang tidak normal, malah aktiviti hariannya akan terjejas dan mudah mengalami tekanan, serta gangguan mental dan fizikal. Selain itu, pekerja wanita lebih berisiko untuk menghadapi insomnia berbanding pekerja lelaki. Hal ini kerana mereka kena menyeimbangkan masa untuk kerja di rumah dan di tempat kerja. Kemahiran yang boleh diperolehi ialah dengan membuat soalan selidik. Satu cara yang kami gunakan adalah secara atas talian, iaitu platform Google untuk mendapatkan data. Kecakapan yang boleh diperolehi,
Kami dapat berkongsi ilmu dan juga dapat memberikan perkhidmatan khusus kepada pekerja wanita, yakni dari segi dokumentari dan konseling. Ini adalah carta ganti kajian dan juga perbantuan kami. Pertama sekali, memilih tajuk dalam 2 hari. Kedua, mencari maklumat dalam talian menggunakan platform Google dalam 1 minggu. Yang ketiga, menganalisis isu-isu berdasarkan maklumat juga 1 minggu. Terakhir sekali, pelaksanaan penghasilan buku juga 1 minggu.